Pendengar Ria 897, saya akan buka talian untuk tengah malam ini. 669-11897. Bersama dengan saya pada tengah malam ini kita ada Kak Jah. Kak Jah, panggilan dari mana Kak Jah? Daripada Isun. Dan pengalaman yang Kak Jah nak ceritakan ini tentang apa Kak Jah? Silakan. Tentang Kak Jah bekerja di Bintan lah. Oh, berapa lama? Masih lagi bertugas atau dah tak lagi? Kak Jah dah berhenti lah. Ini kira kisah ni dah 8 tahun yang lepas lah. Jadi kisah di Bintan tu tentang apa? Silakan. Kak Jah pergi company hantar pergi sana lah kerja lah. Jadi kena tinggal dekat dorang ada sewa kasih macam kondo lah. Tapi Kak Jah tak tidur kat kondo tu, Kak Jah tidur dekat dom budak-budak Bintan ni lah. Jadi malam tu dalam dom tu cuma tinggal 3 orang lah. Kak Jah sama satu technician perempuan tu sama satu budak tu lah. Jadi tidur dah kira macam dah tutup lampu dah apa, Kak Jah tidur lah. Habis kebetulan malam tu Kak Jah dengar orang mandi. Dengar orang mandi tu kat dalam toilet pukul 2 pagi. Jadi Kak Jah sadar Kak Jah ni kebetulan dulu ada pakai gelang kaki kan. Jadi Kak Jah ni bangun macam saja, tak ingat apa-apa kan. Jadi bangun nak sampaikan dekat toilet tu, dengan sendiri tu air toilet tu berhenti tau. Berhenti. Jadi Kak Jah cakap, siapa mandi tadi tu? Jadi Kak Jah daripada satu pintu toilet Kak Jah buka, tengok daripada nombor 4 tu tak ada orang. Jadi Kak Jah terus pergi toilet tu, cuci kaki, terus masuk balik. Jadi besok pagi tu Kak Jah tanya budak-budak yang dekat situ lah. Kak Jah tanya kenapa semalam-malam ada orang mandi. Habis dia tanya, Ibu pergi toilet. Cakap, ibu pergi toilet, kenapa ada orang mandi malam-malam? Habis ibu nampak apa? Tak nampak apa-apa. Jadi bila Kak Jah sampai dekat factory, ada satu budak engineer tu panggil Kak Jah. Ibu Ija tanya sikit boleh, tadi malam ibu bangun ya? Kenapa? Ada orang mandi. Dia cakap, kenapa ibu bangun? Habis saya dengar bunyi air, saya bangunlah, dia cakap gitu. Habis dia cakap, sebenarnya Bu, saya nak cakap dengan ibu jangan takut. Tempat kamar yang ibu tidur tu, yang dekat katil tu, sebelah atas tu, memang ada budak, kata orang budak meninggal. Dia terjun diri lah, gantung diri dekat dom tu lah. Jadi tiap-tiap malam tu memang dia datang mandi lah. Jadi kira kata orang dia punya roh tak menentu lah kan. Jadi betul lah Kak Jah tanya diorang, asal katil tu bersih je, tak ada orang tidur. Kak Jah tak ada ingat apa-apa lah. Jadi tak kejadian tu kan. Bila diorang cakap, Ibu Jah mari tidur dom saya. Ibu tak nak lagi, ibu nak tidur dekat ni apartment, cakap gitu. Habis dia cakap, kenapa ibu berani sangat pergi toilet? Yelah ibu tak tahu apa-apa. Patutlah malam yang masih Kak Jah tidur, diorang kunci pintu semua tau. Pintu yang kita nak menghala pergi toilet, semua diorang kunci. Tinggal Kak Jah 3 orang, yang 2 tu 4 orang, yang 3 tu tak sadar lah. Kak Jah sadar seorang. Mungkin perjalanan Kak Jah daripada tempat katil tu nak pergi dekat toilet kan, gelang kaki bunyi kan. Dengan sendiri tu air tu mati. Dengan sendiri tu dia mati. Habis terus macam Kak Jah tak ingat apa-apa, tak ada ingat apa-apa. Buka pintu lepas pintu, satu pintu yang penghabisan, Kak Jah buka tengok tak ada orang. Jadi Kak Jah bertugas di Bintan ni berapa lama ni? Company masa tu dia hantar Kak Jah 2 minggu lah. 2 minggu lah. Jadi pengalaman Kak Jah tak daripada tu, mana budak-budak Bintan mari Kak Jah tidur kat situ lagi, Kak Jah dah tak berani lah. Pasal diorang dah kasih tahu kan, katil yang Kak Jah tidur tu atas yang budak yang meninggal tu punya katil. Jadi masa dia bunuh diri, kata orang putus cinta, dia bunuh diri dekat Bintan, dekat dom tu lah. Seram juga pengalaman Kak Jah. Nasib baik 2 minggu kalau 2 bulan ke 2 tahun. Pernah dia nak kasih Kak Jah sampai 3 minggu bulan lah. Kak Jah tak boleh pasal Kak Jah ada anak kan. Jadi sejak kejadian tu kan, Kak Jah cakap dah lah Kak Jah tak nak pergi lagi lah. Budak-budak ni tanya ibu, marilah ibu tidur di dom saya. Macam Kak Jah pergi sana, kira operator di kita kalau baik, lepas satu dom diorang panggil kita suruh tidur saja. Jadi Kak Jah yang tidur cuma dom yang budak yang ada kira engineer tu lah. Kak Jah dengan dia memang baik lah. Kebetulan dia kerja malam, dia kasih tahu lah lepas yang kejadian tu. Dia cakap yang kali ibu jangan bangun, dia cakap gitu. Memang selalu tiap-tiap malam pukul 2 pagi mesti bunyi air orang mandi. Habis tanya dia toilet yang mana, dia cakap toilet nombor 2. Jadi Kak Jah buka daripada 1 sampai ke 4 dah tu, Kak Jah tengok tak ada orang, air serta-merta tutup. Dia cakap biar betul, pelik juga Kak Jah ni. Deras air dia tau Casey.
Itu aja lah pengalaman Kak Jah. Terima kasih Kak Jah ya. Selamat malam pada anda. Baik, silakan itu Kak Jah yang berkongsi pengalaman di hantar tugas outstation lah boleh dikatakan ke Bintan dan menginap di sebuah bilik yang dikatakan berantai. Bagaimana? Lazimnya orang suka berahsia daripada beritahu yang sebenar. Dia tak nak beritahu sesuatu yang dah berlaku baru. Kau tak tahu ke sebenarnya nak bilang ni bilik ni tonton. Baik, yang lain boleh hubungi saya 669-11897. Malam ni saya akan lebih banyakkan panggilan-panggilan anda. Ya, hello, selamat pagi. Hello. Hai, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Saya Abang Samad. Abang Samad? Abang Samad bawa teksi. Abang Samad yang bawa teksi ni, pengalaman ketika memandu teksi ke macam mana? Tidak. Ini bukan pasal memandu teksi. Pengalaman saya tak berapa seram sangat. Jadi pengalaman tentang apa? Silakan. Cerita misteri. Ini berlaku dekat, awak tahu tak masjid yang dekat dengan Mediacorp yang masjid Umar Salma tu. Umar Salma lah, dekat Pulau Selangnya lah. Jadi satu hari tu saya dah lambat nak sembahyang asar lah, lebih kurang dalam pukul 6 lah. Masa itu cuaca ada sikit mendung tau. Jadi awak tahu suasana dia kan, macam mana kan masjid tu kan. Jadi bila waktu saya nak sembahyang tu, saya pergi, saya perasan ada dua orang macam dua lelaki tengah berbual dekat dia punya beranda tu kan. Jadi saya sembahyang seorang je tau. Saya masuk dalam, habis saya sembahyang sebelah tengah lah dekat masjid tu kan. Jadi dalam masjid tu. Jadi saya waktu saya sembahyang tu, pada rakaat yang ketiga tau, saya rasa seram tau. Apa pasal ni macam tiba-tiba kita tengah solat kita jadi seram tau. Tapi saya rasa macam something wrong kat belakang saya ni, macam ada orang. Tapi tak rasa macam dia macam Bethlehem ke kan, orang nak sembahyang kan. Macam rasa macam dia macam bila angkat takbir tu kita dengar juga tau. Tapi rasa seram tu ada. Tapi saya pelik kenapa macam senyari rasa lain macam tau. Saya pernah banyak kali sembahyang kat sana lah. Kadang-kadang nampak ada orang 2-3 orang duduk dekat luar kan. Jadi saya, bila waktu saya nak beri salam tu, rakaat yang terakhir tu, saya duduk nak beri salam, dah hendak ke habis tu. Bila saya toleh kiri tu, belakang saya waktu nampak apa? Tak jauh lah, lebih kurang dalam 1-2 meter belakang saya sebelah kiri tu. Orang tinggi, dia awak tu kipas kan, tengah-tengah begitu ada kipas kan. Bawa kipas tu sikit kepala dia tau, tak jauh tau. Tapi dia macam berbau lah, macam orang Bangla ke, orang Pakistan gitu tau. Itu yang buat saya rasa macam, apa macam jadi takut, jadi macam meremang kan. Saya cepat-cepat tak payah nak dorang lagi, saya keluar. Tujuan saya keluar tu, saya nak tengok tau, ini orang ke atau tidak. Jadi saya tunggu 20 minit tau. Dia tak keluar-keluar tau. Saya bilang mungkin, ini orang ni berfikir pun mungkin paling lama pun dalam 10 minit lah. Itulah misteri saya lah. Tapi silap saya tak tanya diorang yang kat luar tu tau, nak ada tampak orang masuk ke tidak kan. Habis lagi satu kelas, silap saya yang kedua tu, pasal saya tak cek lagi, tak masuk dalam tengok. Pasal dah terlalu macam panik lah. Kenapa orang macam ni tinggi besar kat dalam masjid tu, Rumah Salma tu. Habis saya tanya dengan satu doja tu lah, abang yang jaga kan, ada satu abang tu kan, Pak Cik tu. Saya pernah berbual dengan dia. Habis dia tak apalah, dia bilang itu mungkin tahu je lah kan, mungkin orang yang semayang tu jin ke apa. Itulah pengalaman saya lah. Ini misteri, tak tahu seram, tapi untuk orang bukan ni bukan cerita hantu lah, tapi cuma saya misteri je lah. Tapi kalau tengah solat seorang-seorang tu ada rasa benda kat belakang, seram juga tu. Tapi saya macam hilang fokus tau. Macam kenapa kita macam khusyuk jadi takut. Jadi selalunya kalau kita rasa gitu, kita macam sembahyang, lepas tu kita kena macam khusyuk lah. Tapi tak boleh khusyuk lah. Bila saya rasa macam ada orang kat belakang ni, jadi bila saya bagi salam kanan, okey lah. Bila kiri tu saya terkejut tau. Bila tengok orang tu tinggi punya besar. Itu je lah kesnya ya. Terima kasih Abang Samad. Sama-sama. Kembali. Baik, itu dia Abang Samad, pemandu teksi, cerita tentang solat di sebuah masjid di belakang Mediacorp, itu Masjid Umar Salma. Dan kita akan teruskan dengan pemanggil-pemanggil kita yang lain. Boleh hubungi saya 669-11897. Kita kembali selepas ini.
Kita teruskan misteri jam 12 dan malam ni saya akan lebihkan panggilan-panggilan sebab mungkin kebelakangan ini saya kurangkan panggilan sebab banyak gangguan teknikal. Tapi sekarang saya akan cubakan kembali untuk lebihkan panggilan, dan kalau ingin hubungi saya silakan matikan suara radio anda ya supaya tidak terganggu bila anda ingin bercerita. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Ni Yus. Yus. Orang Sengkang Jadi Yus, pengalaman Yus tentang apa? Adakah tentang kawasan Sengkang ke macam mana? Oh, tak ada. Saya bertugas di checkpoint, di salah satu checkpoint di Singapura lah. Di Woodland checkpoint. Okey, jadi anda yang tukang cop-cop ke? Anda yang tukang periksa-periksa macam mana? Saya ni bagian yang periksa-periksa. Okey, dan pengalaman yang nak disampaikan silakan. Okey, masa tu kita habis kerja ni odd hours pukul 12 midnight gitu. Ni masa tu saya macam dengan kawan saya 2-3 orang pakat tak nak balik. Pasal apa? Lepas pukul 12 pagi tu kita tak nak masuk kerja lagi. Okey, lepas tu itulah saya cakap dengan kawan saya, okey, kita keluar pergi makan kejap. Aku tunggu kau kat local, kita keluar pergi makan kejap lah. Tu kebetulan tu saya tengah duduk kat local nak tunggu kawan tu. Ada satu ni macam kawan saya, memang kawan saya lah. Dia jalan terus je. Saya panggil dia, hey, mana kau nak pergi tu? Kata nak pergi makan sana. Dia main jalan terus je. Saya kejar dia daripada tingkat 10 tu, saya kejar dia sampai tingkat 5. Nak pergi ke lift yang nak keluar daripada tempat kerja sekejap tu. Apabila saya sampai tingkat 5 tu, saya tengok dia dah tak ada lah di sini. Kawan, mana dia menghilang ya? Itu masalah. Saya pun tak tahu. Saya kejar pun. Bila awak kejar dia tu, dia tak menyawut ke? Tak macam ke, ya ke? Tak ada cakap apa-apa? Saya panggil dia beberapa kali, dia macam buat dia tak nak layan. Lepas tu saya pun tengok dia hilang-hilang. Saya call dia. Saya cakap, kau tadi berjalan terus ke, tak ada panggil aku nak kata nak pergi makan. Dia cakap, kan aku cakap tunggu kat local. Aku sekarang masih kat local ni tengah salin baju. Jadi adakah benar di tempat ada bertugas ni ada banyak kali ada mungkin gangguan-gangguan macam tadi yang dikatakan lah. Ada rakan-rakan yang lain pernah terkena tak? Ada rakan-rakan lain pernah kena juga gitu. Tapi kita pun macam sebab saya tak pernah kena masa tu. Ini pertama kali saya kena kan. Saya macam entah nak cakap aku pun tak tahu lah. Tapi balas saya kawan saya cakap dia mati kat lokal. So misteri lah yang jalan tu siapa lah. Saya tak tahu lah. Terima kasih pada anda ya. Okey, terima kasih. Kembali. Baik, silakan 669-11897. Baik, kita akan jawab seorang pemanggil. Tapi sebelum tu ada kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan. Tapi ini SMS yang ringkas. Datangnya daripada Dewi. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi. Saya ingin berkongsi pengalaman yang menyeramkan ini berlaku pada saya. Ini ketika saya menaiki lift. Bila saya masuk ke dalam lift, sebenarnya di belakang saya yakin ada seorang perempuan. Rambut dia panjang Kisi. Sedang berdiri di belakang saya. Saya masuk, saya tahu dia di belakang. Saya tekan tingkat saya, rumah tingkat saya tingkat 9. Jadi kata Dewi, bila lift sampai di tingkat 9, saya keluar. Alangkah peranjatnya bila saya toleh ke belakang, ada orang ni Kisi, makcik yang berdiri di belakang saya ni tiba-tiba entah hilang ke mana. Sedangkan dia tak turun pun lift. Bagaimana agaknya perkara itu boleh berlaku? Selepas kejadian tersebut Kisi, saya fobia betul-betul nak naik lift. Tapi apakan daya, rumah tingkat 9 terpaksalah beranikan diri. Kalau naik lift, saya akan diri sebelah belakang dan rapatkan badan saya dengan timbuk. Wah. Bersama dengan saya pada pagi ini, siapa bercakap ni? Hamid sini. Cik Hamid dari Tuas Ya. Ni pengalaman Cik Hamid ni yang nak kongsi tentang apa, silakan. Tentang inilah. Masih lagi tugas di tempat Tuas ni. Sekarang ni lah. Sebuah factory warehouse lah. Warehouse saya jaga ni kan warehouse. Jadi kalau setiap malam ni saya bekerja sendiri. Jadi satu hari tu saya pergi petrol lah. Pusing satu orang tu saya masuk di toilet. Jadi kalau malam tu tak ada orang lah yang bekerja, cuma satu orang je, saya je seorang. Jadi saya masuk di toilet. Toilet tu pula ada orang yang mandi. Jadi saya terfikirlah mana ada orang kat dalam factory ni kan. Di warehouse ni tak ada orang, cuma aku seorang, macam mana ada orang yang mandi pula. Jadi saya pun action berani lah konon tu. Masuk dalam toilet tu, pura-pura lah nak mandi juga. Padahal saya nak tengok siapa yang kat sebelah tu. Apabila saya buka pintu sebelah,
tak ada orang KC. Tapi anda dengar bunyi air orang gunakan tandas bunyi air ni macam orang pakai sabun gitu kan. Ada bunyi tapak-tapak. Bila saya buka pintu sebelah tu, satu air pun tak ada, kering. Jadi paipnya pun tak terbuka lah. Tak terbuka. Itulah saya punya ni. Jadi sekarang anda sedang bertugas ya Amit Ya, tengah bertugas KC. Seorang diri. Seorang diri KC. Kena buat clocking, kena buat. Kita tengah bertugas ni. Tak boleh cakap banyak-banyak. Okey, silakan. Takut nanti orang nak dengar kan. Ini masalah. Saya baru nak tanya kena buat clocking tak Baik, di sini ada kiriman message yang saya terima, katanya daripada Suzy. Apa khabar KC? Khabar baik. Nama saya Suzy. Saya ingin berkongsi pengalaman saya. Waktu itu saya hamil anak yang pertama. Dan saya ingat lagi, saya ketika kejadian yang menakutkan ini berlaku, saya sedang berjalan pada waktu malam. Sebenarnya ibu saya marah saya, ya, jangan keluar waktu malam. Suami saya ni bekerja ikut kapal. Jadi hanya kadang-kala selepas 3 minggu dia naik kapal pergi tengah laut, baru dia akan balik. Jadi kadang-kala ni saya suka merayap, ya, merayap dari petang sampai jauh malam. Jadi bila balik malam tu, kisah ini berlaku sekitar tahun lewat 80-an KC, katanya Putri. Pengalaman diceritakan Jadi bila saya balik malam, kadang-kala balik jam 10, kadang-kala paling lewat pun paling-paling sebelum pukul 12 tengah malam saya dah sampai rumah lah. Selalunya macam tu. Tapi pada hari yang disebutkan ini, entah macam mana saya nak jalan kaki KC, bersenam. Saya kalau keluar, saya jarang naik bas, melainkan pergi tempat jauh lah. Tapi kalau dekat kawasan rumah saya, iaitu di kawasan Bedok North, saya akan berjalan kaki. Pergi ke interchange, saya akan berjalan kaki pergi ke Bedok Reservoir pun. Melepas satu jembatan melalui expressway PIE. Saya suka KC berjalan. Jadi malam tu saya balik agak lewat sedikit. Hampir-hampir 12 tengah malam saya berada dekat kawasan rumah saya. Sedang berjalan. Dari tadi tahu ada perempuan ni yang berpakaian serba hitam ikut saya dari belakang. Saya ni berbadan 2. Jadi bila saya makin lama makin rasa curiga tau. Mana saya pergi, bila saya toleh ke sedang nak menyeberang jalan, saya akan perasan wanita berpakaian serba hitam ikut saya dari belakang. Pendengar Ria 897. Saya rasa macam dah tak tahulah apa nak buat. Saya jalan lagi pantas. Oleh kerana perasaan takut dan kerana saya berjalan laju, tercungap-cungap saya dibuatnya dengan kandungan dalam perut ni dah masuk 7 bulan KC, katanya Putri. Sampai kolong blok rumah saya, rakan pendengar Ria 897. Jadi sampai kolong blok rumah saya di kawasan Bedok North. Kalau rumah tahun 80-an, kalau kita tinggal tingkat 8, kita tak boleh naik lift tingkat 8. Kita kena naik lift tingkat 6, naik 2 tangga, ataupun kita naik lift tingkat 12, turun lagi beberapa tangga. Jadi saya naik lift di tingkat 12 KC. Bayangkan pendengar Ria 897. Katanya Putri, saya masuk dalam lift, tarik nafas lega. Bila pintu lift tertutup, wanita yang berpakaian jubah hitam tidak dapat ikut saya. Rakan pendengar Ria 897, sesuatu berlaku. Saya akan kembali sebentar nanti. Anda jangan ke mana-mana. Pendengar Ria 897, kisah Putri yang berlaku tahun 80-an. Beliau balik agak lewat. Lebih lewat dari biasa. Dan ini yang berlaku seperti saya ceritakan awal tadi. Sejak dari Bedok Reservoir, dia berjalan kaki pulang ke rumah. Dia perasan ada seorang perempuan berpakaian serba hitam sedang ikut dia. Bila dia nak menyeberang jalan, dia sedang berdiri menunggu lampu. Mungkin ini saya rasakanlah, menunggu lampu trafik. Ya, lampu isyarat bertukar warna hijau untuk dia menyeberang. Dia akan perasan ada wanita yang sama ikut dia. Sampaikan membuat dia rasa curiga dan takut. Dengan perasaan takut, dia berjalan lebih pantas. Dengan anak 7 bulan dalam kandungan, tercungap-cungap Putri dibuatnya. Sampai di rumahnya di salah sebuah blok di kawasan Bedok North, dia tekan butang lift untuk naik atas tingkat 12 sebab rumahnya di tingkat 8. Tingkat 12 dia kena turun 4 tangga untuk turun ke bawah. Jadi pendengar Ria, dalam saat dia lari itu, pintu lift memang terbuka, dia masuk, sempat pintu lift tutup. Itulah perasaan kadang-kadang yang kita miliki. Kalau kita dalam keadaan ketakutan, seperti seseorang ikut, kita dikejar anjing dan sebagainya, cepatlah pintu lift tutup sebelum orang tu datang depan lift yang dimaksudkan. Jadi,
Bila pintu lift tertutup, Puteri kata, Casey, saya tarik nafas lega. Sebab wanita tu tidak dapat kejar saya. Dalam lift tercungap-cungap nafas saya. Casey, pendengar Ria 897. Tiba-tiba saya terfikir benda yang paling buruk. Kalau dia dekat tingkat 12, ya Allah, macam mana Dalam hati bercakap. Saya terus impitkan badan saya dekat tepi tembok sebelah kiri. Di hadapan merupakan butang lift. Pintu lift dah sampai di tingkat 12. Pintunya terbuka. Rakan pendengar Ria, katanya Puteri, bila pintu lift terbuka, saya masih bersembunyi. Saya cuba menjenguk pendengar Ria 897. Sekarang ini anda cuba bayangkan situasi Puteri. Saya boleh meremang bila saya bayangkan kisah yang diceritakan ini. Anda bayangkan sekarang. Puteri katakan, Casey, saya dah sembunyi di sebalik tembok butang lift. Jadi pintu dah terbuka. Saya menjenguk, hanya kepala saya yang menjenguk ke sebelah kanan nak tengok luar pintu. Ada tak wanita tu? Dalam masa yang sama, Casey, benda tu, Casey, tak tahulah manusia ke apa, yang berpakaian serba hitam dengan rambut panjang, sedang menjenguk pada tembok yang sama. Saya ternampak kedua-duanya, Casey. Saya terpekik sekuat-kuatnya. Sampaikan terjatuh, saya terduduk dan habis. Katanya Puteri, saya tercungap-cungap dan buat saya pingsan. Bila saya bangun, saya tersadar yang saya di atas ambulans. Dikejarkan ke hospital, Casey. Mak saya bersama dengan saya dalam ambulans menghantar saya ke hospital. Saya ingat lagi kandang kerbau hospital, tempat yang ditujui. Mak saya bila saya buka mata, dia terus bersyukur, Alhamdulillah. Kemudian dia peluk saya, tapi dia menangis kesedihan. Sampai hospital saya dapat berita paling sedih. Anak dalam kandungan 7 bulan, Casey. 7 bulan. Terpaksa saya menjalani pembedahan untuk keluarkan anak yang 7 bulan sebab keguguran cahaya mata saya. Saya tak tahu macam mana boleh keguguran. Yang saya tahu, saya terduduk dan terus saya pingsan. Mak saya mengatakan, bila orang yang tinggal dekat tingkat 12 nampak saya habis dalam lift berlumuran dengan darah, saya ingat ada wanita yang cuba menakutkan saya. Itu saja, Casey. Rupa-rupanya bila saya tanya mak saya, yang mungkin mengganggu saya waktu itu adalah hantu kum-kum, Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Itu dia pengalaman daripada Puteri. Dan ada juga Puteri mengirimkan di bawah sinilah, katanya hanya untuk pengetahuan Casey. Sekarang ini saya ada 3 orang cahaya mata. Kalau tidak, ya, saya ada 4 orang cahaya mata. Anak yang pertama tu keguguran, masih lagi saya simpan. Dan selalu saya beritahu anak-anak saya yang sebenarnya mereka ada seorang kakak yang nak dilahirkan. Wah, itu dia. Itulah hantu kom-kom yang cukup terkenal pada tahun mungkin 80-an lah. Mungkin ada di antara anda pernah dengar kes hantu kom-kom ni. Baik, hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, siapa tu? Hai, saya Rose. Siapa? Rose. Rose. Rose pernah dengar kisah hantu kom-kom? Pernah. Ini pengalaman yang Rose nak kongsi sama tentang apa ni? Silakan. Masa tu saya pergi kat Pak Bintan. Dan lepas tu masa tu kita pergi kat Bintan, dia punya chalet lah. Dan lepas tu terus dah pergi kat situ. Bila saya nak tidur time malam tu, tiba-tiba macam tersadar bangun lah. Habis tiba-tiba nampak macam ada lembaga hitam tu, macam dia macam tiba-tiba kat depan saya lah. So lepas tu terus saya macam tiba-tiba macam mata dah takut sangat lah. Dalam berapa minit, 5 minit. Lepas tu terus macam benda tu empak saya. Lepas habis tu terus saya baca-baca lah. Then in the end terus the rest terus dah okey lah. Lepas tu saya terus
terus keluar daripada chalet tu lah. Jadi ni anda bersama dengan siapa? Dengan kawan-kawan ke keluarga? Tak, dengan suami. Ya, dengan suami anda lah. Jadi bila anda ada beritahu suami tak? Lepas dah balik tu baru bilang. Kenapa dah balik pula? Tak berani nak bilang. Ya, terima kasih Okey, sama-sama. Kembali. Ini tempat ni yang sama Bintan ni. Oh, seram juga ni. Baik, yang ini kisah pengalaman daripada rakan kita bernamanya Abang Abu. Katanya Abang Abu, apa khabar Casey? Khabar baik. Abang Abu ada cerita yang ingin saya kongsi bersama. Abang Abu pernah sewa sebuah rumah, sebuah rumah sebab ada satu masalah dahulunya dengan ejen rumah. Jadi oleh kerana rumah yang kami nak beli tu akan dapat lambat, lebih kurang lambatnya lama tu 2 bulan Casey. Jadi 2 bulan tu nak duduk mana? Terpaksalah sewa rumah orang. Satu rumah kami sewa, dan satu rumah tu disewa ada sebenarnya patut dikunci satu bilik lah, iaitu bilik kepada tuan rumah. Tidak dibenarkan disewakan seluruh rumah. Tapi rumah 5 bilik tu yang mempunyai 3 bilik tidur dan 1 study room, katanya Abang Abu. Saya dengan isteri saya dan seorang anak saya saja. Jadi kami hanya memerlukan 2 bilik. Kebetulan owner yang nak sewakan rumah ni mengatakan yang dia terpaksa kunci 2 bilik. Satu biliknya sendiri, satu lagi bilik ibunya. Jadi kami pun tak fikirlah panjang. Tak apalah, anak saya katanya boleh tidur di luar lah sementara itu kan. Dan kalau nak salin pakaian semua pun boleh masuk dalam bilik saya. Anak saya pun okey, tidak cerewet, nasib baiklah. Jadi diteruskan kisah Abang Abu yang menceritakan 2 bilik dikunci, satu master bedroom milik tuan rumah, satu lagi milik ibunya. Entah macam mana, pada satu petang ni anak saya lah sedang duduk di ruang tamu menonton televisyen. Tiba-tiba dia ternampak ada seorang nenek ni masuk dalam rumah. Dia pusing belakang, terperanjat lah, nenek. Kemudian anak saya yakin nenek tu masuk dalam bilik yang dikunci oleh tuan rumah lah. Dan tuan rumah mengatakan itu bilik ibunya. Jadi bila anak saya sedang menonton TV, dia pun tak teringat dan tak terfikir pun nenek itu dah keluar ke belum, sebab sedang ngotok sangat depan televisyen. Bila malam hari saya balik dari kerja, kami nak keluar makan malam beramai-ramai dengan anak saya. Anak saya ceritakan, "Bah, tadi kan nenek tuan rumah tu datang sekejap tau bah, masuk dalam bilik." Habis saya tanya, "Buat apa?" "Entah." Katanya No pun tak tahu. No tahu sedang tengok TV, dan dia balik pun No tak perasan dia balik. Yelah, tak apalah. Jadi apa yang berlaku Casey, pada 2 hari kemudian saya nak kena bayar duit sewa rumah lah. Dan tuan rumah kata tak perlu fund transfer, dia perlukan cash. Saya pun berjumpa dengan beliau di kolong blok rumah yang saya sewa tu, rumah dia. Sampai bawah, saya pun memberikan jumlah wang yang saya perlu bayar duit sewa rumah, katanya Abang Abu. Saya perasan tuan rumah ni memandu kenderaan. Dalam kenderaannya cuma ada beliau dengan isteri dan 2 orang anaknya. Mana pula ibu si budak mamak ni? Kemudian saya pun bersuara, saya tanya, "Bang, semalam abang ibu datang masuk dalam bilik, itu je nak beritahu. Nanti takut abang ingatkan barang hilang ke." Kemudian dia tengok saya, "Ibu saya datang?" "Ya, ibu abang datang semalam." Kemudian dicakap dengan saya, "Awak biar betul. Ibu saya tak ada kunci bilik, ibu saya tak ada kunci rumah, dan ibu saya sekarang ini berada di hospital sedang sakit penat." Saya terdiam. Dia tanya saya lagi, "Awak nampak ibu saya?" Bukan saya nampak, anak saya nampak." "Anak awak nampak?" "Ya Allah, anak awak nampak apa tu?" "Ibu saya dalam hospital sedang sakit penat." Tak apalah. Dia pun berlalu pergi. Saya naik atas. Kemudian saya panggil anak saya. "No." Anak saya keluar. "Ya bah." Saya pun tanya lagi. 2 hari lepas No cakap nampak nenek kan datang. Saya tanya pada anak. Anak saya kata, "Ya bah, masuk dalam bilik ni." "Ya." "No ada nampak tak ada buka pintu bilik?" "Tak, No nampak di jalan menuju ke bilik. Kemudian dengar tak ada buka pintu." "Tak perasan, No tengah tengok TV." "Bila dia balik No perasan tak?" "Tak perasan, No tengah tengok TV bah." "Kena why?" Anak bertanya pada saya. Dalam hati ni bertanya Casey, nak bilang ataupun tidak. Oleh kerana tak nak takutkan anak, tak ada. Sebab apa? Lain kali kalau boleh No kuncilah, kuncilah rumah tu, ya. Bah, No duduk di ruang tamu, pintu
No kunci, ketak dengan mangga lagi. Casey, menurut tuan rumah, ibunya tak ada kunci bilik, tak ada kunci rumah. Jadi siapa yang masuk dalam rumah saya? Tak nak takutkan anak saya cuma nasihatkan dia. Dah lain kali, tutup je pintu. Itu saja Casey. Casey, seolah-olah ibunya datang ke rumah. Baik, pendengar Ria 897, terima kasih bagi anda yang masih lagi setia bersama dengan saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Awal tadi beberapa kisah, ada kisah yang saya bacakan, saya sendiri yang meremang, bila dia menjenguk. Dia menjenguk, benda tu menjenguk balik, terus terduduk dan pingsan. Oh, dahsyat tu, Janganlah main jenguk-jenguk ni, itu kira tak ada cara lah kata orang, Saya akan bacakan kisah-kisah anda, tapi sekarang saya jawab panggilan dahulu di hujung talian, ya. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni? Saya Lin. Lin, panggilan dari mana, Lin? Panggilan daripada Hougang. Pengalaman yang Lin nak ceritakan ni, anda terkenal sendiri atau anda dengar kisah ni dari orang ke macam mana? Oh, terkenal sendiri. Di mana tu kisah ni berlaku? Okey, kisah ni berlaku dalam tahun 2005. Okey, and that time saya mengandungkan anak yang kedua. Okey, and tiap-tiap malam dia lepas mengandung tu, tiap-tiap malam mimpi kan orang yang sama cakap macam terima kasih untuk menjagakan anak dia. Okay, and every night dream the same thing, and it's the same person also. Dalam mimpi tu orang tu cakap terima kasih jaga anak saya, ya. Jadi orang yang anda mimpikan tu adakah ia seorang lelaki ke, wanita ke, yang tua ke, muda ke? Wanita muda. Okay, muka dia sangat cantik. I boleh cakap macam it's a kind of ratu. Okay, and throughout my whole pregnancy for 4 months, okay, 4 bulan tu, and satu malam tu, the last night tu, saya mimpikan yang actually dia datang and sambut anak yang saya lahirkan. Jadi dia ambil bayi saya, and saya nampak tu bayi perempuan. Dah gitu she was smiling to me and just walk away. And bila lepas saya sadar tu, saya istighfar. Pasal perut dah, you can see your tummy kan. Okay, so bila lepas saya tersadar tu, perut saya dah flat, dah tak ada apa-apa, and my bed sheet was all full of blood. So the next day I went to see my gynae for a scanning. So when we actually go for the scanning, my gynae cakap bayi dah tak ada. There is nothing at all. There is no fetus. There is totally nothing. And I say it's impossible. What? I've been going for scanning, and dia cakap my baby is healthy. Jadi you know, it prolonged me to depression. So saya cuma nak cakap bila lepas wanita yang hamil tu kan, berhati-hatilah, you know, jangan mungkin saya tertegur, orang mengikut saya tak tahu, kena buat orang, you wouldn't know. So just be extra careful when you're expecting. Okay, and Casey, maaf, boleh saya offline sekejap dengan Casey? Boleh sebentar, ya. Baik, pendengar Ria 897, kita akan teruskan pengalaman-pengalaman anda, dan anda boleh hubungi saya 669-11897. Silakan 669-11897. Ingin berkongsi pengalaman anda, dipersilakan. Kiriman selanjutnya ingin saya sempurnakan, dan kalau yang nak telefon saya, tolonglah yang nak bercerita saja. Yang lain dari itu saya tak nak. Yang nak bercerita, berkongsi pengalaman, dipersilakan. Kalau lain dari itu, tolonglah. Bukan saya tak nak dengar, cuma takut nanti makan masa. Terima kasih kerana memahami. Yang ini kiriman daripada rakan mendengar kita. Siapa ni? Daripada
Syahmi berkongsi peristiwa. Katanya Syahmi, Casey, saya ni seorang penggiat jurugambar lah, dan saya suka, hobi saya ni suka memetik gambar. Tapi gambar-gambar yang saya petik ni bukan gambar-gambar manusia. Gambar-gambar yang saya suka petik sangat-sangat adalah tempat-tempat yang mungkin terpencil, tempat-tempat yang terbengkalai, bangunan-bangunan yang usang, rumah-rumah lama. Itulah gambar yang suka saya petik. Jadi lazimnya kalau saya pergi ke tempat-tempat ini, saya akan pergi waktu-waktu senja, Kisi, antara pukul 6 sampai pukul 7 lebih malam. Sebab itulah antara matahari nak terbenam. Bila matahari terbenam ni, ia akan mengeluarkan satu sinaran cahaya warna oranye yang cantik. Jadi kalau kena pada bangunan tersebut memang nampak spooky, katanya beliau. Jadi Syahmi menceritakan salah satu bangunan yang pernah saya pergi ni adalah Matilda House di kawasan Punggol. Dan katanya Syahmi, saya ke sana atas rekomendasi kawan saya, dan perkara ini berlaku lebih kurang tahun 2001, Casey. Wah, lama tu Jadi bila berada di Matilda House, saya sedang bergambar lah antara pukul 6 sampai 7 lebih malam. Sedang petik-petik ni, tiba-tiba saya terperasan tau, macam ada orang sedang memerhatikan saya. Terperanjat saya bila lihat dalam rumah tu ada orang sedang berdiri dan tengok saya. Saya angkat tangan, saya kata, petik gambar boleh Jadi saya tengok dia tak layan saya terus petik lah. Saya pun kemudian tinggalkan bangunan tersebut dan saya naik kenderaan untuk pulang ke rumah nak proses gambar yang disebutkan. Casey, bayangkanlah, saya petik gambar banyak, Casey. Yang jadi cuma 2 gambar. Yang lain gambar semua blur ataupun tak nampak terus sebab terlampau overexpose. Saya tak rasa saya overexpose gambar-gambar saya, dan saya tak rasa gambar saya blur sebab saya memetik gambar dengan shutter 1/60. Dan itu memang senang untuk kita pegang menggunakan tangan. Jadi bayangkan, cuma ada 2-3 gambar saja yang kelihatan cantik, tapi gambar itu pun tidaklah memetik gambar sepenuhnya. Ia menampakkan sebahagian jauh hujung bangunan Matilda House. Selepas kejadian itu, saya tanya kawan yang recommend tempat tu. Saya tanya, Matilda House tu ada orang tinggal ke? Kawan saya tanya, kau gila ke apa? Itu kan bangunan lama, heritage. Sebab aku nampak ada makcik diri kat tingkap. Dah kenalah tu. Itu bukan makcik, aku rasa itu penunggu rumah agaknya. Baik, silakan 669119897. Terkap tentang Matilda House. Kawasan Matilda House sekarang ini dalam proses didirikan rumah. Dan juga awal tadi tempoh hari lah bila saya pergi berjalan di HDB ni, saya terpanggil apabila melihat satu peta merupakan apa tu dia panggil macam plan lah untuk estate perumahan Punggol, dan akan didirikan sebuah estate di kawasan Matilda House itu yang dipanggil Matilda, kalau tak silap saya Matilda Estate kalau tak silap saya lah nama kawasan tu kan. Punggol ada macam-macam kan, mungkin Punggol Green dan sebagainya. Jadi kawasan perumahan di sana tu akan dipanggil Matilda Estate. Dan bangunan yang lama tu saya tak pasti apakah mungkin akan dijadikan sebuah tempat rekreasi ataupun bagaimana. Baik, awal tadi katanya rakan kita Syahmi mengatakan dia petik-petik gambar, dan gambarnya kebanyakan semua overexposed, terlampau terang, dan juga satu lagi gambarnya ada yang blur seolah-olah dia petik gambar dan tangannya bergoyang kuat. Cuma ada beberapa gambar yang jadi ni tak nampak Matilda House sepenuhnya, hanya nampak bahagian hujung saja. Bayangkan. Baik, itulah pengalaman yang diceritakan oleh Syahmi. Mungkin ada sesuatu yang menghalang ketika dia sedang memetik gambar. 669119897 dipersilakan. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Casey tu. Siapa ni? Okey, Casey, saya minta maaf saya tak ada cerita, tapi saya nak minta Casey boleh kasih nombor telefon ini tak Pak Saad. Pak Saad. Nama saya Zulkifli. Oh, nanti saya cuba tengok kalau saya ada, saya ambil nombor anda sekali sebentar ya. Ya.
Baik, pendengar Ria 897, saya ingin bacakan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ini kiriman daripada rakan pendengar kita. Tak tahulah nasihat ini boleh dipakai ataupun tidak, boleh digunakan, boleh diambil. Tapi setiap nasihat tu, kalau untuk kebaikan, mengapa tidak kita cuba ambil lah nasihat tersebut. Datangnya daripada Encik Rusdi yang berkongsi nasihat dan pengalaman beliau. Katanya Encik Rusdi, Casey, kalau kita berjalan di dalam hutan, mungkin kita berjalan di dalam hutan sedang melakukan kem sekolah ataupun kita kena masuk hutan atas sebab-sebab tertentulah. Dinasihatkan kalau boleh jalan tengok hadapan, tengok bawah, kiri kanan, tapi elak daripada mendongak ke atas. Kadang-kadang kita takkan tahu apa yang kita akan nampak. Mungkin ada yang nampak sesuatu dan tiba-tiba pergi menegur. Itulah masalahnya. Saya ni seorang guru dan juga katanya abang kita ni, satu hari saya mengadakan satu camp latihan bersama dengan para pelajar. Dan dalam hutan ni kita ada night walk beramai-ramai. Lebih kurang dalam 27 pelajar, termasuk 2 orang guru, berada dalam hutan sedang berjalan, Casey. Masuk hutan ni hanya ingin menunjukkan pelajar lah keadaan malam, semak samun, dan kita akan keluar di penghujung hutan tersebut. Sedang berjalan, salah seorang pelajar tiba-tiba berdiri dan tak nak bergerak-gerak, Casey. Jadi keadaan dia berdiri itu sedang mendongak dan melihat ke atas. Jadi apa yang berlaku, saya ditegur oleh seorang pelajar mengatakan si Adelina ni tak nak gerak-gerak. Saya ke belakang, memang sah pelajar saya bernama Adelina sedang berdiri sambil mendongak ke atas. Saya panggil, Lina, come on, Lina. Tapi Lina tidak menyaut dan tidak melihat memandang ke arah saya, kata Encik Rusdi. Jadi apa yang berlaku, saya pun suruhlah 2 orang pelajar yang lain patah balik dan pergi balik ke base camp. Jadi ada 2 ketua pelajar yang saya suruh bawa kumpulan ni. Sementara saya perlukan seorang pelajar perempuan dan lelaki untuk menjadi saksi. Seorang lagi guru ni untuk membantu saya lah, iaitu guru kawan saya ni. Sebab ini pelajar perempuan, Kisi, apa-apa berlaku nanti kita kena ada masalah. Jadi kesemuanya dalam hutan tu ada saya, guru asisten saya dan 2 orang pelajar lelaki, seorang wanita seorang. Saya terus memegang bahu Lina, saya tepuk, Lina. Lina tak gerak-gerak. Kemudian yang bergeraknya, kepalanya mendongak ke atas, hanya matanya yang tengok saya. Dan Casey, bayangkan pendengar Ria 897, kata Cikgu Rusdi, apabila dia matanya ke bawah melihat saya dengar suara yang halus. Cikgu, tolong saya, cikgu. Suaranya seperti minta tolong. Cikgu, tolong saya. Tapi suaranya halus. Saya kena rapatkan telinga saya pada mulutnya, saya dengar. Astaghfirullahalazim. Lina, awak kat sini ke? Cikgu, tolong saya, cikgu. Dia dah tak boleh bergerak, Casey. Macam mana ni sekarang, isi? Saya pun apa lagi, saya keluarkanlah handphone saya. Dalam handphone tu saya ada download beberapa surah. Saya buka surah tu dan saya baca. Saya baca dan guru seorang lagi ni pun ikut saya baca. Beramai-ramai kami baca. Dan akhirnya pelajar saya Adelina ni boleh bergerak sedikit. Kepalanya tu tegang, Kisi. Uratnya dah tertarik tau, Kisi. Saya boleh rasakan azab yang dia alami waktu itu. Saya baca dan baca, boleh lihat daripada keadaan tense, shoulder ataupun bahunya tu dalam keadaan kaku keras dan seolah-olah ditarik, barulah dia boleh bergerak sedikit dan baru dia boleh tarik nafas dan air matanya boleh nampak menitis kerana kesakitan. Saya tanya kenapa? Dia kata dia tak boleh cerita, nanti dia ceritakan. Jadi bila balik camp dah kecoh, Kisi. Semua pelajar-pelajar dah cakap gini, semua dah takut. Pelajar perempuan, pelajar lelaki. Jadi akhirnya dipendekkan cerita. Bila balik ke Singapura tu, katanya ini berlaku di salah sebuah pulau. Bila balik ke Singapura, saya pun menarik Adelina dan saya tanya, apa yang berlaku? Katanya bila sedang jalan dia tengok atas, tiba-tiba ada macam tangan panjang menarik lehernya dan memaksa dia tengok ke atas dan tak boleh bergerak. Kalau dia tunduk ke bawah, seperti ada kuku tajam mencengkam lehernya. Dan memang benar, Casey, malam tersebut saya dapat lihat dekat leher kiri dengan kanan seperti ada 3 cengkaman pada pelajar Adelina.
Tapi hal itu dirahsiakan kepada pelajar-pelajar yang lain. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Kita akan ke hujung talian. Dan boleh hubungi saya 669-11897. Sementara itu ada kiriman mesej yang saya terima. Datangnya daripada Abang Mukmin. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisi, saya ingin berkongsi pendapat pandangan saya sahaja. Dalam banyak-banyak tempat yang ada jin, tahu tak Kisi, antaranya adalah masjid yang juga merupakan tempat yang banyak penginapan jin. Kalau Casey tak percaya, tanyalah mereka yang bertugas di masjid sebagai noja ataupun ahli jawatan kuasa masjid. Sebabnya masjid pada malam hari akan dikosongkan sampai waktu subuh. Barulah sebelum subuh tu imam, katanya Bilal akan sampai. Tapi bila malam hari masjid tu dikosongkan, siapa yang tinggal? Pastinya ada jin-jin yang akan datang. Dan jin ini tidak semestinya jin yang saya katakan hantu. Boleh jadi jin Islam yang duduk. Pernah sekali tu, saya waktu itu tahun 1970-an. Wah, ini lama ni Saya bertugas sebagai seorang noja masjid. Dan kebetulan pada pagi hari itu ada satu acara di mana masjid itu perlu dibersihkan. Saya dengan teman saya lah yang membersihkan. Tiba-tiba dekat tingkat atas Casey, bila pandang ke atas, nampak macam ada orang sedang menjenguk daripada lantai tingkat 2 masjid yang kami bertugas. Saya pun tegur kawan saya, katanya, Mak Noh, kau cakap dah tak ada orang. Tu kat tingkat 2 tu ada budak tau. Jadi Mak Noh tengok atas, kata mana ada orang. Saya tengok lagi dah tak ada orang. Jom kita naik atas. Cari isi satu masjid. Bilik-bilik semua dah dikunci. Jadi mana budak ni nak lari? Jadi barulah teringat dan terfikir, memang masjid ni banyak juga makhluk jin yang tinggal di dalamnya, katanya abang kita ni. Baik, kita silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Halo Casey, apa kabar? Paraden, ada korang ni Casey, Casey? Ya, silakan. Ya, Pak nak cerita Casey tentang ilmuwan saka untuk kita mengobati Casey. Jangan lupa Casey, setiap pakar ada cara pengalaman dalam mengobati cara membuang saka. Itu pasal dalam bahasa Inggeris cakap, one man meat is another man poison, one man weapon is another man punya enemy. Jadi itu pasal Pak Adi nak cerita. Ini ada satu kronik kes seorang pakar. Ini Pak Adi cakap, kita bukan nak menjatuhkan maruah pakar. Pakar bijak Bistari. Pak Adi sayang, I love you all pakar. Pak Adi pun dalam kronik dia pakar juga. Ini Pak Adi nak cerita, ada satu pakar Casey tahu, rahsia saka ni banyak beribu macam branches of meaning behind it. Berbanyak pecahan bermakna saka Casey. Bukan saka tu apabila kita mengobati, dia meliputi satu bidang saja Casey. Ini Pak Adi nak cerita, kadang-kadang ada juga saka yang tak mudah kita kuasai Casey. Sebab saka ni, Casey tahu apa erti saka. Ini Pak Din pecahkan sebenar hakikat perkataan ilmiah, perkataan saka Casey. Saka adalah satu naluri yang dipanggil daripada pusaka. Daripada pusaka tu datanglah saka. Itulah warisan orang Melayu. Dipotongkan perkataan PU tu, pewau tu, ditaruhkan jadi saka. Jadi sebenarnya saka ni ke sini Pak Din nak cerita hakikat saka ni ke sini. Sekarang Pak Din cerita ikhlas ke sini Memang kita dalam bidang mengobati saka ni, memang ada yang bidang arif kita dapat mengatasi. Tapi not everything we can success ke sini. Ini terjadi pada seorang sahabat Pak Raden, dia pakar dalam saka. Dia telah mengobat seseorang Casey. Saka tu dapat berjaya dikeluar, tapi saka tu menuntut hak Casey. Setiap saka tu, you scrape me out, you pull me out, but where will you want to put me? Where will I go? Di mana kau akan tinggalkan aku? Di mana aku akan pergi? Memang banyak orang halau saka, tapi di manakah saka itu akan pergi? Ke manakah dia akan pergi? Sebab saka adalah urusan alam gaib, urusan yang dipanggil descendants of the promise of the devil, keturunan perjanjian syaitan, alam syaitan. Jadi kalau kita membuang saka, tapi di manakah generasi saka tu, dan di manakah saka tu harus dihapuskan? Sebab mereka alam gaib yang tak nyata, dan mereka takkan mati ke sih? Sebab mereka dah tentu di dalam golongan yang bahasa Arab bilang mawujud, mafis, tidak ada, dah tak ada, dah tentu alam yang gaib. Jadi ini terjadi, Pak Din nak cerita kisah kronik kes. Jadi pakar ini telah mengobat saka ni
banyak saka dia ubat, dia dapat mengatasi. Tapi malang 1000 kali malang, kadang-kadang not every day there's sunshine. There's sometimes even pakar pun kadang-kadang terkena a raining day sometimes. Ada masa di kala kita bijak dalam mengendalikan kata-kata, mengasihi perubatan orang, kadang-kadang ibaratkan senjata tak makan diri kita, tapi senjata termakan kaum puak kita. Itu yang masuk Pak Adin kata di dalam bahasa ini, ibarat tak dapat nyamuk, kelambu dibakar. Jadi pakar ini telah mengobat saka itu, tapi tanpa dia lupa Casey, kadang-kadang kita pakar pun mempunyai anak isteri dan kita punya keluarga, dan pakar saka yang kronik ini telah menuntut hak, telah menyerang siapa Casey, si pakar dapat pagaran. Tapi bagaimana dengan anak buah dia? Bagaimana dengan darah keturunan dia? Jadi malang 1000 sekali malang, saka yang telah dikeluarkan oleh pakar itu telah pun menyerang keluarganya, iaitu anaknya sendiri Casey. Telah ibarat kau nak pindahkan kasih sayang aku dengan tuan yang lama aku bersemadi di dalam dirinya, baiklah aku pindah kasih aku kepada keturunan kau pula tanpa kau sedar. Jadi ibarat kalau kita, walaupun kita mengobati orang, kita pakar, walaupun kita dapat mengobat saka Casey, jangan lupa every dog has its taste, every teeth there's a tap. Setiap perubatan kadang-kadang ada penawar dia, kadang-kadang ada pelacun, kadang ada juga ibarat benda itu termakan diri sendiri. Tak termakan kita, termakan anak dia Casey. Ini yang terjadi pada pakar yang arif dalam membuang saka, tapi anak dia kena Casey sebab dia ada pagaran. Tapi bagaimana dengan anak? Itu dipanggil kadang-kadang apabila malang nak mendatang menimpa Casey, dalam satu saat, in 1 second, apa yang nak mendatang dalam diri hidup kita, tidak ada siapa yang tahu. Bagaimana kita boleh membaca, kita boleh mengobati seseorang, tapi apakah perubatan yang kita lakukan? Saka Casey, kita mengobat, this ada unseen force. Mereka benda yang fatal, yang begitu, satu virus disease yang lebih dahsyat daripada atom bomb. Atom benda yang halus dalam saintifik dapat dilihat, tapi saka adalah alam gaib yang bernyawa walaupun dah meninggal, dan mereka di dalam golongan yang dipanggil apa tahu, perjanjian syaitan yang telah dituntut oleh nenek moyang, dan mereka takkan mati Casey, sebab mereka hanya dipindahkan, dikeluarkan. Tapi di manakah pakar tu keluar saka tu? You can get the thing out, but where does the saka go? Di manakah asal saka tu yang harus dikeluarkan? Ibarat macam kita di en blok, kita kena pecah rumah. Tapi memang kita pecah rumah, tapi di manakah government akan hantar kita? Begitu juga mereka, kita keluarkan saka, tapi di manakah naluri saka itu akan pergi? Ini yang terjadi Casey. Kadang-kadang ada pakar membuat saka, mereka ingat begitu mudah membuang saka begitu aja dengan kalam, dengan kalimah. Tapi di manakah saka itu akan merantau, membawa diri, telah kau mengusir aku. Jadi beginilah terjadi apabila dia usir, saka itu telah menjadi penasaran, tanpa dia sedar, dia menuntut, dia terbang dan men-attack keluarga dia Casey. Dan anak salah satu dari pepakar ni telah terkena saka. Dan kadang-kadang Casey, dalam arif ilmiah perubatan, kadang-kadang a father cannot cure a son. Kadang-kadang seorang ayah tak dapat menolong bapanya, anaknya Casey, kadang-kadang memberi orang lain. Begitu jak pepatah Melayu berkata, seorang bapa yang alim beriman pun tak semestinya anak dia akan mewarisi dia tu orang alim. Kadang-kadang walaupun blood is thicker than water, kadang-kadang seorang bapa dia orang yang baik, dia orang keluarga yang baik, tapi tak semestinya anak dia tu akan jadi orang yang baik. Sebab sedangkan kita dilahirkan adik-beradik kembar pun satu mak satu bapa, diciptakan Allah Ta'ala, karakter pun tak sama. Sedangkan kita lahir tengok 5 jari pun tak sama. Jadi sayang Casey, pakar ni dapat mengobat keluarga orang lain, tapi keluarganya tak dapat diobat. Bukan kerana tak diobat Casey, tidak diizinkan Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada masa sebijak kita, kadang-kadang ada masa kena pada
batang hidung kita sendiri, keluarga kita tak termampu di luar batasan kita. Sampai disedari Pak Raden datang membantu kerana Pak Raden menyayangi pakar, dan bukan Pak Raden nak memberi sindiran yang pakar tu tak pakar, atau bukan nak menyindir pakar tu, sebab kadang-kadang how perfect we are, sometimes we do not know, sometimes we need somebody else punya assistant. Okay? Sepandai kita manusia, tak semestinya kita tak memerlukan lain orang. Ada masa kita memerlukan juga, walaupun kau pakar dalam bidang tu, kadang-kadang ada masa ilmu kau tu tak dapat mendebusi, dan ilmu dia tak dapat mengobati anaknya sendiri. Dan Pak Raden datang menyelesaikan masalah, dan Pak Raden cakap dengan pakar tu, kau jangan malu walaupun kau pakar, tapi dia pakar yang berilmiah tinggi dan tidak mempunyai perasaan jealous. Pak Raden, ada kala kadang-kadang saya mampu mengobat orang lain, kadang-kadang mungkin dah ditakdirkan saya tak mampu menolong anak saya sendiri, Pak Raden. Memang saya harus terima, not everything is not all luck is on our side. Sometimes kita boleh menjadi memberi orang tu cahaya kebaikan, kita berdakwah pada orang tu, kadang-kadang kita memberi orang tu kebaikan, tapi rumah tangga kita pula kucak-kacik. Contohnya begitulah, Kisi. Maksud bidalah kata kiasan yang cantik lah. Jadi bila Pak Raden tolong pakar dia, baru Pak Raden tahu rupanya penghabisan saka yang dia bantu tu, yang sebenarnya Kisi, saka apabila pakar mengeluarkan saka, di manakah asal saka tu? Di manakah usul saka tu? Kau meluarkan aku, tapi di mana aku akan pergi? Apakah aku akan hilang begitu? Apakah aku akan gaib begitu? Aku tak akan hilang, aku tak akan gaib, sebab aku alam gaib. Aku akan jadi roh gentayangan. I will travel wherever we go, and saka tu akan keluar. Kalau saka tu yang mempunyai pagar ilmu, yang tidak ada mempunyai sifat dendam, dia akan balik ke alam dia, Kesi. Tapi kalau dia menuntut tempat tinggal, itu yang terjadi. Obat pakar yang membuang saka tu telah menyerang, telah menuntut warisnya siapa saja? Waris pakar anak tu sendiri, Kesi. Saka, Pak Raden datang, Pak Raden kronik kes ini, Pak Raden bantu, Pak Raden cakap, jangan bimbang, Pak Raden bantu. Bila Pak Raden tengok rupanya tempias daripada ibarat Kesi, dia mengobati saka itu seperti dia dapat mengeluarkan, dia dapat seperti hujan yang dah berhenti tanpa kita kesedar, kita dah tak kena hujan, tapi tempias saka itu telah menimpa kepada keluarga dia, Kesi. Sebab apabila kita mengobati orang, jangan lupa kita akan kena tempias orang itu tanpa kita sedar, Kesi. Sebab kita, kalau kita tidak tutup tingkap, kau akan tak kena hujan, kau akan kena tempiasnya. Kadang-kadang apabila kita mengobat saka, Kesi, jangan lupa saka menuntut nyawa, dan saka menuntut kau dah keluarkan aku. Siapa nak mewarisi aku? Siapakah aku? Dan di manakah? Dan mereka akan terbang dan akan menuntut hak. Dan akhirnya datanglah dia menuntut orang yang menolong tu. Dia ikut kembali dan menyerang keluarganya sendiri, Kesi. Tapi Pak Raden dapat membantu, dan dengan izin Allah Ta'ala, kita kadang-kadang ada masa ya, wahai pakar yang aku cintai, kita begitu je. Pak Raden bukan perfect. Pak Raden sebab nasihatkan diri Pak Raden, walaupun sehebat ke ilmu Pak Raden pakar, aku pun tak lari daripada kesilapan. Kalau Pak Raden pun tak berdaya, Pak Raden minta juga bantuan orang. Sebab kita dalam hidup kita tu, janganlah kita menongkak langit. Pepatah Melayu cakap, kalau kita ingat kita kuat, ada orang lagi kuat. Tapi jangan lupa, akhirnya yang paling kuat Allah Ta'ala. So sebab dalam human being, wa'imah setinggi langit ilmu pakar, kadang-kala kamu memerlukan juga bantuan pakar lain. Dan akhirnya ilmu second, what God want to give us, nobody can know. Kadang-kadang beware of the devil works. Kalau kita yakin sebelum kita berobat, ya Allah lindungkanlah aku dan keluarga aku juga, insya-Allah Allah lindung kita. Kadang-kadang kita lupa, kita mengobat, kita ego, aku boleh mengobat orang, aku boleh gini. Tapi apakah kau dapat menghalang virus saka ini untuk menyerang lain orang, menyerang other people, menyerang keluarga kita sendiri? Jadi berhati-hati, walau pakar sebarang pakar, walau sehebat pakar pun, hebat kita, tapi kita tetap harus minta naungan lindung Allah Ta'ala. Because kita di bawah payungan
daripada perlindungan, sebab kalam adalah milik Allah, kuasa adalah milik Allah. Kita hamba hanya membantu. That's all. Okey, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat berhujung minggu dan take care. Bye-bye. Misteri Jam 12.